Dia kata ilmu yang sia-sia ni apa? Ilmu yang sia-sia ialah ilmu yang diajar bukan pada orang dia. Bighairi ahlihi, bukan pada orang dia. Pergi ngajar budak tadika ilmu rumah tangga. Budak tadika 5 tahun. Adik, hari ni kita nak belajar zihar nah. Ulang adik, zihar. Pakai duk hafal budak tu zihar tu binatang apa? Dia tak ada faedah untuk dia. Umur dia 4 tahun pergi ajar umrah dan haji. Dam takhir, dam apa semua pergi cerita kat budak tadika. Tak, dia tak boleh. Bukan semua ilmu kena pergi ajar kat dia. Okey, nak mengajar ni kena tengok dengan siapa. Tuan-tuan, saya ni baru 2-3 hari ni start ceramah balik. Start kuliah balik, bertahun tak ada ceramah PKP ni. Duk ceramah dalam Facebook. Dulu saya tak ada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab duk ceramah. Kuliah tak ada. Sebelum ceramah, kerja saya kuliah sepanjang masa. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90 dah start mengajar. Dah 32 tahun. Tua pada umur tuan-tuan ni. Tapi nampak saya maintain muda bela. Nak tahu petua dah. Nak tahu petua dia. Dia kata sedut lemak embung. Baik, saya mengajar. Mula-mula kuliah maghrib. Ceramah kuliah. Ceramah tak ada, kerja buat kitab mata. Sampai matang pau. Masjid Matang Jangguih, Masjid Batu tahun 94, 95. Sampai mengajak Sungai Dua, mengajak sampai belah-belah pulau ni, dulu-dulu ni. Lepas tu tak ada nak mengajar kitab. Dia pergi mengajar ceramah pula dah. Tak ada kitab, main ceramah pula. Buat di padang, buat di masjid, buat di stadium, buat di macam-macam lah. Buat di TV. Lepas tu stop ceramah, PKP. Ni baru nak start balik. Tak tahu lepas ni stop balik. Dia start dengan stop, dua-dua serupa. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan kalau saya ceramah di padang, di stadium, kehadiran 5 sampai 15, 20 ribu orang. Tuan-tuan nak expect apa kalau kita ceramah di dalam stadium? Misalnya saya pergi ke Singapura, stadium Insun, tempat dia pemain AAF Suzuki baru ni. Tempat tu saya ceramah tu, di stadium tu. Stadium tu saya ceramah tu bila saya pergi Singapura. Atas stand tu penuh orang, di padang penuh orang. Punya hebat orang Singapura ni. Tuan-tuan nak bayang apa kalau saya ceramah di situ? Dengan budak, dengan orang tua, dengan bersesak, dengan panas, dengan bunyi kereta, dengan ramainya manusia. Boleh tak saya ceramah? Tuan-tuan, mengikut pandangan kita, Islam mengajar kepada kita, agak-agak mereka tu tidur ke, balik ke apa? Masa itu saya tak boleh nak buka syarah macam ni lah, tak boleh. Masa tu saya kena jadi penghibur untuk dia orang. Saya kena baca ayat Quran, saya kena baca hadis, saya kena menyanyi, saya kena gurau, saya kena melawak dengan mereka, saya kena serius. Supaya 2 jam mereka duduk dengan saya tu, mereka tak terasa. Budak tak teriak, yang isap rokok pun tak jadi isap rokok, yang nak balik pun tak jadi nak balik. 2 jam mereka tunggu, stay. Itu cara kalau kita nak berhadapan dengan orang yang ramai-ramai di padang ni. Yang duduk dalam gelap, duduk atas motor, yang duduk dengar dalam kereta pun ada, yang duduk dengar dalam van, yang duduk atas pokok, yang bawa kerusi, yang tidur atas lantai, yang duduk atas padang. Yang mari pula bukan Islam, yang mari pula yang tak tutup aurat nu. Tuan-tuan pergi ke Sabah nu, saya pergi ke Tawau, 30-40 ribu orang tuan-tuan di padang bandaran. Nak cakap apa ni? Penuh melanyuk ke hujung ni. Saya kena gunakan energi yang lain, benda yang memudahkan mereka faham, yang memudahkan mereka dapat. Saya tak boleh nak bawa mengikut pendapat Syafi'i berpendapat bahawa benda itu adalah haram. Tetapi bagi pendapat Hambali, Hambali mengatakan pula, sampai bila nak selesai ni? Hambali kata macam ni, Ibnu Taimiyah kata lagu ni, tapi pendapatnya dibantah pula oleh At-Tabari. At-Tabari dibantah pula pendapat. Sampai bila nak bantah ni? Ini bukan kuliah. Sebab tu kalau kau nak cerita bab-bab yang dalil macam tu, kau pergi buka kuliah tu lagi.
Buka kuliah, duduk dalam bilik aircon, ada kerusi, ada kitab, ada semua. Buka. Masing-masing ada kitab, buka dalil. Ni cerita dia. Orang yang duk cerita masalah dalil ni, mereka tak mengajak orang ramai-ramai, tuan. Dia tak mengajak orang hak mari ni duk bawa usung, bawa kain, bawa tikar main mengaji ni. Tuan-tuan pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak. Sekali mereka main, tuan-tuan, naik pick up. Daripada mana ni? Saya main nak pergi tu dengan sawit sepanjang jalan, naik bot, naik ferry pula. Boya nampak ni. Saya kata dalam hati saya, ada orang ke puak-puak ni? Punya senyum sepi ni, tak ada orang ke? Tapi hati saya kata, insya-Allah kalau tak ada orang takkan depa panggil aku. Siapa nak dengar ceramah kalau tak ada orang? Main belah kita pula ramainya orang dekat jalan, main masjid tak ada orang. Tu pelik tak? Yang tempat depa pula tak ada orang. Main ceramah, tuan-tuan, main mana ni? Dia terbit sungguh. Hak pedalaman ni terbit semua sekali. Subhanallah. Naik lori pickup, tuan-tuan, penuh kat belakang Hilux. Hak sewa van lagi, lampu kayaknya dah. Puak-puak ni kalau tuan-tuan nak mengajak apa kat mereka? Tuan-tuan nak mengajak apa kat mereka? Mereka nak sesuatu benda yang segar, yang mudah bagi mereka faham, yang boleh mereka amalkan, yang boleh mereka ikut. Maka kita ajar untuk mereka. Tapi untuk hak mengaji, hak betul-betul yang ni, tuan-tuan, yang kena betul-betul nak bahaskan ilmu, tak boleh di situ. Sebab saat lagi mereka duduk tengok jam, mereka gaduh nak balik. Ni nak jumpa balik Ustaz Kazim ni bila ni? Tak jumpa dah. Kali jumpa dah. Bukan senang nak mari ni, Sabah, Sarawak tu. Sebab tu kita ajar cara macam ni. Tapi untuk pengajian yang berkitab, pengajian yang perlukan dalil ni, menurut pendapat yang ni, menurut pendapat, ambil keputusan yang ada. Tempat dia di mana? Di universiti. Tempat dia di mana? Di madrasah. Tempat dia di mana? Pada orang yang mengaji tetap. Yang tu. Sebab tu kita baca hadis ni. Nah, dia sebut, nak mengajak orang, kena tengok dengan siapa yang kamu ajak. Sesuai untuk ilmu dia, ni dia ilmu dia. Sesuai untuk orang ni dia ilmu dia. Macam tuan-tuan tengok dalam TV, Forum Perdana Ehwal Islam. Satu ahli panel, 3 minit je. Tuan-tuan nak expect apa 3 minit? Apalah huraian, tak ada dalil apa tak ada. 2 minit 50 saat. Tu. Dia punya manager floor. Apa ni? Apa pengurus pentas dah buat isyarat suruh berhenti. Baru 3 minit. Nak cakap apa? Sebab tu bila kita bercakap dalam Forum Perdana Ehwal Islam, kita kena cakap zap sekali. Fakta sekali. Pasal apa? Pasal masa dia 3 minit yang ni, 3 minit yang ni, 3 minit alim moderator, 10 minit kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Udah. Tapi orang tak faham. Oh, dia kata apa orang ahli panel cakap. Nah, hang tak jadi. Kok nak rasa panjang sikit, saya dapat slot kalau dah jodoh setengah jam. Setengah jam kalau dah jodoh, cerita bab keluarga. Tak apa. Dah orang komplain pula, tengah maghrib duk siapa ni. Orang mayang maghrib kalau jodoh-jodoh apa? Ni kalau dah bodoh. Astaghfirullahalazim. Dia tak tahu hak di Sabah Sarawak ni pukul 6 masuk maghrib lah. Tuan-tuan pi Sabah Sarawak maghrib pukul apa? Depa target Sabah Sarawak Brunei. Sebab tu depa siap 7.30. Sana dah habis maghrib lah. Kita baru nak start, mereka target sana. Sebab tu kalau dah jodoh di Brunei, di Sabah, Sarawak tu cukup laku, tuan. Pasal apa? Mereka tak ada kerja apa dah. Sementara nak tunggu berita. Tengok yang tu. Itu nama dia teknik pemasaran. Kalau kita menggunakan teknik pemasaran yang betul, cara yang betul dalam kita nak mengajar, insya-Allah orang suka dengan teknik pengajaran kita. Kena bijak ni, hak mengajar ni tuan-tuan ni, hak kena kuliah maghrib ni kena bijak. Macam mana nak tarik orang? Sebab tu kalau kita ceramah 4 orang yang main, jangan duk marah pada orang yang main 4,000. Saya main 4 orang. Dia main 4,000 ni apa ni?
Saya ni mengaji di Mesir ni. Sudah. Memanglah tuan mengaji di Mesir. Tapi tuan nak baca tu lambat nak je habis. Jadi janganlah kita duk marahkan orang. Sebab tu Nabi ajak dah. Nabi ajak pada kita mengajar mengikut ahlinya. Jadi kalau kita Ustaz pergi ceramah dekat budak tadika, macam mana Ustaz boleh bercakap dengan budak tadika? Kita jadi tadika. Okey adik-adik, buat tangan macam Ustaz. Pakak buat semua. Okey, macam ni. Satu, pakak buat satu, tadika. Saya sayang Allah, dua. Tu budak tadika. Jangan pergi masjid. Tok Imam, satu, Tok Imam jadi bodoh Tok Imam. Jadi mengajaklah orang mengikut kepada keahlian mereka.